salam sejahtera, a very good morning dan salam satu Malaysia. Hari ini 16 April 2013 merupakan hari yang ke-13 selepas pembubaran Parlimen. 4 hari lagi menjelang penamaan calon dan seperti laporan-laporan media, parti-parti politik telah pun mengenal pasti calon-calon yang akan dinamakan pada 20 hari bulan April kelak, iaitu hari penamaan calon. Oleh itu, PDRM menjangkakan momentum kegiatan politik menjelang penamaan calon dan tempoh berkempen akan semakin bertambah. Dari aspek kekerapan ceramah, pemasangan poster, bendera, lawatan-lawatan ahli-ahli politik, kempen-kempen di lokasi yang bakal menjadi konstituensi mereka. PDRM terus mengingatkan semua yang terlibat supaya tidak bertindak di luar batasan undang-undang. Tindakan-tindakan yang perlu diambil mestilah dalam skop undang-undang. Semalam saya telah mengingatkan bahawa kegiatan politik ala Samseng yang melibatkan keganasan bermula dari perselisihan faham, kemudian merebak kepada pertengkaran, kemudian kepada pergaduhan, dan bergantung kepada jenis pergaduhan mungkin senjata digunakan dan akan menyebabkan cedera parah dan sebagainya, seperti yang kita lihat di Terengganu. Malah akan juga melibatkan kerosakan harta benda, tetapi semuanya merugikan ke semua pihak yang terlibat. Tidak ada yang untung kecuali dengan izin is a lose-lose situation. Kita tahu semalam 4 orang, 2 daripadanya adalah adik-beradik, telah dihadapkan ke mahkamah dan pembicaraan kes di bawah mencederakan itu, mendatangkan cedera parah tersebut akan didengar pada 17 April ini ya. Untuk details itu mungkin pihak tuan-tuan dan puan boleh menghubungi jurucakap kita di Terengganu untuk mendapatkan lanjutan mengenai perkembangan kes tersebut. Bagi tempoh semalam juga kegiatan Samseng politik terus berlaku. Umpamanya di Sri Iskandar di Perak terdapat satu kes, iaitu kes membakar khianat dengan api di bawah Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Dalam kes ini markas sebuah parti politik, iaitu Parti Islam Malaysia PAS, telah dibakar yang melibatkan kerugian sebanyak RM1,000. Kes ini sedang disiasat. PDRM menyeru semua yang terlibat, sekali lagi ya, peringatan dengan kegiatan PRU 13 supaya menghormati undang-undang. Semalam saya telah ditanya mengenai apakah tindakan polis kiranya kegiatan berpolitik ini melibatkan kanak-kanak umpamanya. Saya menasihatkan supaya kanak-kanak tidak dibabitkan dalam apa-apa gerakan politik, kerana satu, mereka adalah kanak-kanak, dan jika sesuatu keadaan boleh bertukar menjadi buruk, maka kanak-kanak ini akan terbabit sama, terutamanya dalam konteks yang melibatkan something politics. So jauhkan anak-anak anda dari apa-apa juga kegiatan yang berpolitik. Jadi kebanyakan saya cakap, tema saya pada hari ini adalah mengenai ataupun bertumpu dengan kaedah mengurangkan something politik di kalangan mana-mana parti politik sekalipun. Terlampau banyak thugs, gangsterism yang bertindak untuk mana-mana parti ya, kalau di luar sana, seolah-olah menimbulkan satu fenomena huru-hara dan secara kolektifnya disebut keganasan politik. Justru hari ini saya ingin menasihatkan something politik, mereka yang secara sukarela menjadi something ataupun yang diupah untuk menjadi something atau menjadi something disebabkan mob mentality keadaan setempat itu. Pesanan PDRM adalah untuk mereka berfikir sebelum bertindak melangkaui undang-undang. Jika anda telah berkeluarga, ingatlah anak dan isteri anda di rumah. Ingatlah juga untuk makan malam bersama-sama mereka di meja.
Jika anda melakukan kesalahan, tidak ada pilihan kecuali anda menyerah diri atau lari daripada polis ataupun undang-undang. Jika ini berlaku, ini adalah sesuatu yang malang dan anda terpaksa meninggalkan keluarga, sahabat anda, orang yang tersayang di rumah. Hilang untuk berkempen politik, anda kini bergelar penjenayah yang dibunuh. So itu perlu diingat sebelum apa-apa tindakan. Saya berkata demikian kerana tidak diberi peringatan, masing-masing mengambil mudah, mengikut sentimen semasa, mudah merasa marah, teruja dan sebagainya untuk mengambil tindakan, pergi tanpa orang ataupun menggunakan senjata pada orang. Itu adalah tidak dibenarkan. Ingat, jika ditangkap kerana kesalahan jenayah dan dihadapkan ke pengadilan, orang yang paling malang adalah keluarga anda. Semalam juga saya katakan apa yang saya ingin ulangi pada hari ini. Sekiranya anda bertindak sebagai samseng sesebuah parti politik, sama ada kerana ketakzuban anda sendiri atau kerana diupah untuk melakukannya, dan jika terlibat dengan perlakuan jenayah, maka anda terpaksa berhadapan dengan undang-undang secara sendirian, anda dan undang-undang. Ahli-ahli politik tidak akan menjenguk anda di lokap atau di penjara, bukan kerana mereka tidak suka pada anda. Mungkin mereka suka perjuangan anda, tetapi mereka tidak boleh bersekongkol dengan penjenayah. Itu perlu diingat. Tidak ada orang yang akan berbaris untuk pergi mengucapkan terima kasih kepada anda dalam jail, kerana yang anda buat itu memang satu kesalahan. Dan tidak ada orang yang advocate atau menyuruh anda membuat sesuatu keganasan. Jadi jika salah, salah anda sendiri, bukannya salah ahli politik, bukannya salah orang lain. Tindakan anda adalah liability diri sendiri. Jadi sudahnya anda bersendirian meninggalkan keluarga dan sahabat anda kerana tindakan kurang cerdik, kerana ketakzuban anda. Jadi itulah pesan kita kepada samseng-samseng politik atau bakal-bakal samseng politik dari mana-mana parti dan di mana-mana tempat. Banyak juga yang bakal-bakal sebab bila penamaan calon nanti, dia akan jadi full flash punya samseng, samseng sepenuh masa. Tonggak kepada pencegahan kegiatan samseng politik ialah perasaan hormat menghormati. Hormat menghormati dalam sudut bangsa, agama, malah ideologi politik. Itu dia tonggak dia. Hormat menghormati. Jika semua menghayati prinsip hormat menghormati ini, sama ada dari segi bangsa, agama, ideologi politik, maka semuanya akan berjalan lancar. Tidak ada kacau bilau, tidak ada huru-hara. Kita juga berharap ahli-ahli politik tidak memburukkan keadaan dengan pelakuan seolah-olah mempromosikan hate speech. Sekarang dalam suasana yang untuk penamaan calon dan sebagainya, mungkin ada ahli-ahli politik yang rasa teruja untuk memberi syarahan-syarahan yang berbau kepada perasaan-perasaan kebencian, sama ada terhadap perorangan, terhadap kebangsaan, bangsa-bangsa, terhadap keagamaan dan sebagainya. Jika hendak berceramah secara berhemah melalui manifesto-manifesto yang telah dibentangkan. Jika perlu adakan debate, adakan debate. Okey. Mereka seharusnya bercakap mengenai kebaikan parti masing-masing dan faedah mereka untuk masyarakat, supaya masyarakat mudah memilih. Itu Itu berkenaan dengan keselamatan. Yang kedua adalah mengenai kegairahan memasang bendera, poster dan sebagainya. Saya juga suka menasihatkan mana-mana parti politik supaya tidak meletakkan bendera atau poster atau peralatan politik mereka di premis-premis polis. Kerana polis adalah neutral parti, impartial, tidak terbabit dan tidak mahu digambarkan sebagai terbabit. Sebab kalau kita dah tampal poster-poster kita di pagar-pagar balai polis dan sebagainya, dilihat seolah-olah polis juga mempunyai interest dalam sesuatu parti. Tidak ada perkara begitu. Dan sekiranya ini dilakukan, pihak polis tempat akan menanggalkan poster itu. Janganlah pula pergi ke balai polis, buat report, kata polis tanggalkan poster saya.
So itu perlu diketahui oleh semua pihak yang terlibat dengan parti. Umpamanya di Perlis semalam, pihak polis Perlis telah menanggalkan poster-poster yang ditampalkan di MES Perlis kalau tak silap saya, dan telah mengembalikan poster-poster tersebut. So adalah tidak wajar polis dilihat berpihak pada mana-mana parti politik. Yang polis berpihak hanya kepada satu, iaitu pada rule of law, tanpa prejudice dan tanpa diskriminasi. Dan saya juga lihat ada satu trend juga jenayah. Semalam ada satu laporan daripada Klang, kali ini sedang dalam siasatan, berkenaan dengan satu balingan bom petrol, Molotov cocktail, terhadap sebuah rumah dengan ugutan supaya tidak mencampuri hal-hal politik juga. Detailsnya mungkin akan diberi kemudian oleh pihak Selangor. Tapi ini yang saya nak nyatakan di sini, trend-trend yang kurang sihat ini. Baling Molotov cocktail, menggunakan senjata, mendatangkan kecederaan, merosakkan harta benda dan sebagainya. Ini trend-trend yang mungkin kalau tidak dibendung, kalau tidak diberi perhatian, kalau tidak diberi nasihat secara konsisten dari masa ke semasa, mungkin akan melibatkan escalation ataupun akan bertambah rancak, kerana bukan semua orang menghormati undang-undang walaupun telah disuruh berbuat demikian berkali-kali. Baiklah, seterusnya sepanjang semalam pemantauan aktiviti-aktiviti politik bagi PRU 13 sepanjang tempoh 15 April 2013, sebanyak 313 aktiviti telah direkodkan. 122 daripadanya melibatkan ceramah, 43 perjumpaan dan mesyuarat-mesyuarat, 5 lawatan rumah ke rumah, 18 kempen dan 125 lain-lain kegiatan yang berkaitan, menjadikan jumlahnya 313. Selain daripada itu, laporan polis bagi seluruh negara setakat ini berjumlah 631 laporan telah dibuat, melibatkan pelbagai kes-kes, kebanyakannya di bawah akta-akta, di bawah kanun keseksaan. Dan untuk tempoh semalam sahaja, selama 24 jam, kita telah menerima 88 laporan. So, kes menarik seperti yang saya telah terangkan tadi berkenaan dengan membakar markas PAS di Perak tersebut. Sekian, saya buka soalan.